Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang Paddy Master Instructor. Hari ini saya nak review satu barang yang saya baru terima daripada Mares. Nama dia Mares Rock BCD. Tengok video ni sampai habis, tapi sebelum tu tekan subscribe, tekan loceng, tekan like, tinggalkan komen dan kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kali ini saya tak bersorangan. Saya ada seorang dive master dekat sini, Sharifuddin Zamri. Din, kau dah diving, menceburi diri dalam diving ni dah berapa lama? 7 tahun dah saya bersama dengan ni lah. So kira 7 tahun untuk geng-geng scuba diving ni masih baru, tapi masih lagi belajar benda-benda yang baik-baik macam ni lah. So Abang Faisal ni banyak membantu saya dalam diving ni. Okey, Din, Okey. kita ada satu BCD yang kita baru terima daripada Mares ni. Kita belum try lagi sebenarnya. Betul. Tapi betul. kita tengok secara fizikal dia, apa yang kau rasa tentang BCD ni? Bila tengok BCD Rock ni, ikutkan kebanyakan kalau BCD yang biasa saya pakai, rental ke apa-apa, semua kebanyakan ni biasanya made in normal cotton. So yang ini nampak berbeza sikit. Daripada segi luaran kita boleh nampak shining dia daripada material yang dia gunakan. Material apa, Mak? Cordula. Cordula. Dia punya material is Cordula 420 lah to be exact. Cordula 420 ni dia ada campuran nylon. Wah. Aku rasa lah Cordula ni dia a bit tak begitu durable lah. Sebab aku pernah tengok Adin dia dekat setengah-setengah dive sighter yang tak jaga betul-betul, dia punya belah-belah yang senang koyak, dia dah bagi belah-belah yang dekat sini. Poket-poket dia lah. Dia kalau kita heret ke paku-paku yang terbunjul-bunjul dekat dive center tu kan, dia heret ataupun kita heret kat pasir, dia akan bercalar dan mungkin dia bila dia dah koyak tu kan, dia macam ada bulu-bulu dia keluar macam tu. Dan memang tak cantik dan memang tak tak seronok nak pakai kan. Tapi bang, satu yang saya suka sebab apa cakap Cordula, nylon. Kalau tak salah saya, nylon ni banyak guna dalam geng-geng military, army, askar-askar, backpack. So benda dah lasak lah. So kalau ikutkan benda lasak ni boleh tahan lebih lama daripada common cotton, common BCD yang biasa tu. Cuma yalah macam biasa. Apa kebaikannya nylon ni? Nylon ni lebih ringan. Sebab itu dia lebih ringan. Tapi dari segi durable, it's boleh dibahaskan lah. Macam aku rasa macam nylon tu tak begitu lasak macam aku guna. Memang jenis lasak kan. Satu hari macam 3 kali turun air tu kan. So nak bilas macam tu. Dan yang Cordula ni, kalau kita tak cuci betul air masin, kita keringkan. Bila dah kering, dia akan nampak topuk-topuk putih garam tu. Itu dia punya yang efek dia lah kalau kita tak cuci dengan betul. Tapi kalau bestnya sebab nylon ni dia cepat kering bang. Yang positifnya sebab kalau kita yang geng-geng selalu travel pergi diving dekat Sabah Sarawak, so guna nylon punya style ni, nylon ni dia bukan jenis serap air sangat. So dia still basah tapi dia senang nak kering. Cuma cara pengeringan tu nak kena tahulah. Jangan letak direct heat. Sebab direct heat ni dia campur dengan air masin lagi, dia akan cepatkan lagi rosakkan material dia. Tapi walau macam mana pun kalau orang geng-geng ni pun tak berat ni. Rasa dalam 3 kilo, 2.6. 2.6. Kalau masuk dalam bag, orang yang kaki travel yang masuk dalam luggage, benda ni sangat bagus lah. Sebab dia sangat ringan. Sangat ringan. And then yelah, bila kita dah habis dive, balik tu kalau campur dengan air, letak, mau kena tambah RM20 untuk luggage kapal terbang. So bagi saya, yelah, barang-barang semua ada pro and con. So nylon ni bagi saya nampak macam menarik untuk nak digunakan untuk travel, diving. So dia bukanlah kita nak guna everyday punya ni. Kalau nak, yelah, weekend diver, adventure diver yang suka fun-fun dive ke, benda ni rasa sangat menarik. Lagi satu saya nak point kan, yang ini bang, kebiasaannya di ring biasanya orang buat plastik. Yang ini dia bagi besi. Aluminium. Aluminium, sorry. Saya tengok besi je tapi aluminium.
So kalau aluminium ni kira ketahanan ni sangat kuat, tapi ada negatif je lah. So macam biasa kalau aluminium dengan air garam, air laut, dia akan kalau tak bercuci betul ke apa-apa, dia boleh senang berkarat lah. Dia ras sekali tumbuh. Dia ada macam putih-putih tu. Tapi senang je. Kalau setahu saya senang untuk nak clearkan dengan guna air panas saja. So BCD Rock ni aku tengok dia ada 3 on one side. Satu dekat bahagian shoulder. Lepas tu dia ada satu di ring dia dekat sini. Dekat belah pinggang. Dan satu lagi dekat belah bawah. So 3 on one side, maknanya all together ada 6 lah. So macam-macam kita boleh gantung, kita punya GoPro, kita punya apa lagi? Pointer. Apa lagi? Semua kita punya regulator nak sangkut. Yang jenis nak cangkut nak cangkut kawan pun boleh ni, kuat ni. Hook tarik kawan ke. Yang ni baik. Yang ni boleh. Regulator dia tak dekat situ tau Din. Dia regulator, dia punya simpan untuk rock ni, dia masuk dekat sini. Dia letak dia punya hoses dekat sini. So kita punya second stage tu akan terwujud. So ini adalah satu safety features untuk maintain, untuk pastikan kita trim lah. Dia ada pocket dekat sini. Maksudnya gauges pun boleh masuk sini jugalah. Okay, best. Baik. So kita tengok dia punya stitches. Kau rasa jahitan dia durable ke mudah koyak tu kau rasa? Kalau macam ni lasak macam aku Kalau ikutkan saya tengok ni dia pakai benang tebal juga ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok directly dengan kat kedai ke apa, memang nampak stitches dia semua mesin yang cantik. Selari dan nampak okey lah. Berpuas hati lah. Aku rasa dia punya stitches dia belah luar tau. Dia gulung tau. So okay, itu mungkin ada tendensi belah dalam ni, dia kalau dia satu benang dia terkoyak, dia akan bersambung-sambung. Betul lah bang, betul. So dia betul. Setuju. Itu setback dia lah. Sebelah belakang dia macam ni lah, dia jahitan dia dekat dalam. So yang senang mudah tu, yang benang dia mungkin tanggal sebelah belakang, sebelah dalam lah. So apabila dalam, bila benang tu dah putus, so dia punya apa dia panggil tu, dia punya border ni akan tertanggal lah. Akan tertanggal dan mula dia dah berbulu-bulu lah. Keluar macam tu. Okay lah, satu lagi yang pocket ni pun boleh tahan juga. Sebab dia pakai zip yang besar punya, bukan dah guna plastik. So susah untuk nak pasir-pasir ke apa-apa ke, nak sangkut kita punya pulling ni semua. So zip on the pocket terbaik. Bagi saya both sides memang cantik. So aku rasa pun aku suka yang BCD yang ada zip ni. Sebab kata kalau kita deflate, kita kosongkan, kita punya pocket ni akan terbuka tau. Macam ni kita dah kembungkan kan. So dia akan ketat. Apabila dia terbuka, badan yang kecil akan mudah terkeluar. Cakap pasal zip ni kan, zip ni memang dia besar macam ni, tapi masalah dia tak guna YKK. YKK tu yang macam boleh tahan anti-rust yang anti karat lah, anti karat. Yang ini kalau kena air masin dah kita tak cuci betul-betul, dia dah mula sangkut. Bila sangkut tu dia tak boleh nak zip sepenuhnya, dia separuh je jalan. Lepas tu dia akan start. Mulalah kita nak salah kalau zip ni, sebab zip ni dia memang jahit dengan secara kuat lah dalam tu. So kalau kita nak ganti zip, tak tahulah macam mana. Kau kena gunting kot. Tapi tak apa, barang ni barang mampu milik. So kalau dah rosak zip ni, cerita ni kita balik baru lah. Sebab barang baik. Pocket tadi, tak habis lagi. Pocket, ini bukan pocket. Ini just dia punya logo dekat sini, dia design. Pocket dia masuk sini. Ini boleh masuk slate kan. Boleh masuk notebook kita, wetbook lah. Wetbook. Dan kalau kita tengok dia punya ni, dia akan keluar dekat sini.
So ni hose kita masuk kat sini dan hoses yang lebih dia akan simpan dekat sini lah. Yang ini poket ni untuk yang kecil-kecil. Ada poket yang lain tak? Poket yang lain kalau additional kita sangkutkan dekat ni lah. Yang ni accessories yang kita boleh pasang dan beli secara lain lah. Dekat shop lah, shop semua. Cuma satu yang saya tak berapa suka dia punya ni memang kata basic punya dump valve lah. Memang basic punya dump valve lah. Berguna, berfungsi. Tapi yalah time to time tu dia boleh nampak sebab dia punya material pun just normal plastik. Normal plastik, dalam dia pun spring dia pun macam biasa saja. Senang lah nak buka ni. Kita try dump valve ni lah. So kalau kita nak servis ke apa benda, kita kena pastikan bahawa benda ni buka yang air masin selalunya akan sangkut kat sini. Setengah-setengah BCD dia memang susah nak buka ni. So dia memang lekat dengan BCD kan. BCD semualah. So mungkin tak tahan. Yang ni kita boleh just screwkan dia untuk kita serviskan. Senang lah. Spring rosak kita boleh sebab dia ringan dibuat daripada plastik. Ada berapa dump valve? Ada 1, 2 kat Rance. Tepi ni 1, belakang-belakangan ni 1 lah. Tu komen tu kita nak tengah trim ke apa, tengah baring boleh tarik sajalah macam tu. Is emergency cases lah. Okey, boleh tahan juga. Apa ni bang? Okey, kalau tuan-tuan nampak belakang dia ni ada 5 buntat macam skru. Macam skru kata tombol. Okey, mungkin lah ni nak nak bantu dalam segi tank slip tu lah. Mungkin kalau yalah kadang-kadang kita salah tarik lah, kita tak ketat tarik lah. So mungkin tombol ni membantu juga lah kot untuk nak mengclearkan. Kalau tuan boleh nampak ni ada 5. Okey. 1 bawah ni, 2 kat bawah ni, 1 kat tengah, 2 dekat atas. So rasa macam getah ni, rubber. Tombol ni kegunaan dia bila kita masukkan tank dekat sini, dia tidak kena kepada backplate ni. Dia kena kat tombol tu je. So dia tidak akan merosakkan tekstur ataupun tekstur BCD tu, dan juga tidak akan mencalahkan backplate. So hanya dia akan terletak dekat luar tombol ni aje. So kira support dia kuat juga tadi. So kita nak carry pun tak ada risau sangat lah on the part. Kita nak kena kita terkena tank ke kan. Lagi satu kalau kita perhatikan dia punya tombol dekat bawah ni, dekat bawah punya tombol ni dia lebih ke depan tau. Dia lebih terkeluar. Maknanya apabila kita masukkan tank tu, tank kita akan terangkat sikit lah. So kegunaan dia apabila kita pakai tu, dia tank tu dia tak kena direct kepada kita punya bahagian belakang. So dia ke depan, dan bila kita jalan tu senang sikit. Keselesaan jugalah tu. Ni kalau orang yang ada belakang dia aerobag mesti kan besar sikit kan. So dia ni membantulah. Tak adalah tergesel-gesel dia punya belakang tu kan. Cuba kau tengok dalam backplate dia macam mana. Apa kau rasa dia punya backplate? Saya try buka dulu. Kita godes. Kita nak tahu benda ni barang baru, barang baik. Okey. Ikutkan nampak dari segi so benda ni backplate dia total plastik ni, tapi material dia tebal juga dia letak. Cuma backplate dia dah kahwin, dah bercintan dengan BCD ni. Ya. Kita tengok dekat sini dia punya backplate, dia dah memang jahit mati kan. Dia dah memang jahit mati dengan BCD ni. So katalah kita dah tak suka backplate ni, terpatah ke apa ke kan. Okey. Dah kira BUANG lah. Buy a new one lah. Buy a new one lah. So setengah-setengah BCD lain, yang ni boleh customize. Kita bawa, kalau rosak backplate ni, kita ganti dengan backplate baru, kita pasang baru. So yang ini kalau backplate ni rosak, patah ataupun dah kopak, so jadi arwah. Jadi arwah lah. So apa yang
aku suka lah tentang ni, dia ada handle dekat sini. So kalau kita tak ada mesh bag ke, kita nak bawa naik boat kan, kita letak kita angkat macam ni je. So I think that's the best thing. And then why I think plastik dia paling ringan lah kan. Apa bukannya sih bang, kalau beg-beg plastik betul-betul pure plastik ni? Plastik ni dia mudah patah. Dia patah. Kalau aluminium tak adalah kita nak cakap aluminium tu bagus, tapi aluminium kalau dia terhimpit dia akan bengkok. Macam plastik ni dia patah. So kalau back plate yang macam ni dia patah, maknanya dah tak boleh pakai lagi lah, pasal macam dia dah ikat mati dah dekat sini. Okeylah. So depan back plate dia yang ini boleh tanggal. Dia panggil apa? Removable punya padding. Padding. Yang ini dia boleh tanggal. So kata misalnya you don't like to have a padding to apply comfortness to your bag, dan benda ni kita boleh buka. Atau kita punya padding ni rasa dah lusuh ataupun dah tak ada cushion dah tu kan, kita boleh tanggal, kita boleh ambil yang lain lah. Tapi satu bang, saya pegang padding dia ni tak berapa cushy lah, tapi done enough lah, baik untuk nak support kat belakang lah. Cuma yalah, dia letak sedikit saja, mungkin sebab nak on the lightweight punya bahagian tu. Tapi yalah, tak berapa padding sangat lah. Cuma masih ada lagi. Tak ada langsung, masih rasa juga, cuma nipis lah dia punya tu. Dia cuma nak menahan tulang ni dekat sini. Padding ni untuk menahan tulang pinggul yang kita ada sebelah kiri dan kanan, symmetrical. So yang ini supports your backbone, tulang belakang, tulang belakang. Now let's go to the shoulder strap. Alright, same goes juga. Kalau nak letakkan, sebab saya pernah pakai banyak PC juga, PC abang pun, even PC yang dah lama pun rasa dia punya padding ni pun boleh kata comfy jugalah. Tapi yang ini boleh kata kalau bagi star 3/5 kot, dia punya tebal dia. So sekadar done the job. Tapi untuk kalau kita dive bila dah kosong ni, weight kita akan pull semua. So mengharapkan cushion ni yang at least rasakan kita selesa kat dalam bawah air lah. Apa pendapat bang? Aku tengok dia punya sebelah dalam dia punya material is different from the material outside, from the outer part. So yang ni lebih lembut, dan aku rasa yang ini lebih senang koyak kalau kita tak jaga dengan rapi. Sebelah dalam, kau perasan kan, dia punya material sebelah dalam is less durable daripada yang nylon Cordula dekat sebelah luar. So this is maintain. And then dia punya ni, dia licin tau, dia tak macam lekat tau. Dia tak lekat dengan kita punya shoulder lah. Setuju. Dan dia ada cushion, betul. Tapi setengah-setengah BCD dia ada extra cushion untuk support kita punya shoulder bone. So this one, especially apabila kita tak boleh nak angkat benda-benda yang berat kan, benda tu akan effect kita sakit kita punya tulang bahu ni. So there are types of BCD yang ada extra cushion dekat sini. But I think this is a very basic punya design of jacket BCD lah. Jacket BCD lah, betul. Sebab kalau ikutkan tengok strapping dia pun is a common one tu, tapi ada whistle untuk emergency. So not bad. Whistle dia bukan accessories yang kita ikat kan, dia terus attach pada buckle lah. Alright, tapi overall bila kita tarik ni removable, senang nak remove. Dia panggil quick release tapi time to time rasanya senang nak patah juga ni. So kena beware sikit lah. Let's go. Dan dia punya lower buckle, dia boleh ketat kan. That is simple lah, cuma dia baru. So dia gunakan yang ni biasa, memang kebanyakan menggunakan nylon lah. Nylon, dan dia ada satu ring untuk kita ketatkan, tinggal tarik je.
So bahawa strap dia pun dekat belly dia pun This is a jacket jacket BCD ya. Jacket BCD biasa kita ada velcro dekat bahagian pinggang. Dan di atas kita ada waist buckle. So waist buckle boleh buat adjustment. Dan ni ada buoyancy device dekat belah kiri untuk make it you stable when you positive buoyancy. Ni satu lagi. Inflator hose. Inflator hose. Ni penting ni. Nampak gaya macam durable, tapi is meant daripada normal plastik, normal plastik, normal rubber. Tapi tengok kalau kita tidykan sekali dengan hose punya holder macam lebih senang. Release dia pun nampak better. Cuma yalah, bagi saya ni memang kalau ikutkan orang-orang yang nak basic baru nak mula nak try out macam mana, yang ni should be sufficient. Sebab sekarang kita kalau yang ada letak braided steel braided punya lah, banyak lagi lah cara-cara. This one dia inflator hose comes together dengan sini. Dia kat sini kan. Dia kalau misalnya koyak kan, ataupun koyak ataupun dah tak boleh pakai, kita boleh ganti yang ni. Dia just screw kat sini. Cuma aku perasan dia punya hose ni dia tidak boleh movable kan. So dia mati. Lekat, dia mati dekat sini. Lagi satu, holder ni memang bagus lah supaya kita maintain kita punya trim. Tapi yang ini selalu aku tengok patah. Ni yang ujung ni memang confirm dia patah. Betul. So bila ni patah, dia comes together dengan hose. So bila ni patah, kalau kau nak benda ni, so kita kena beli dua holding. So dia tak ada, ataupun ikat pakai kabel tie ya. Orang pemudah cara. Dia punya ni K-style, dia punya inflator button dengan deflator button plastik. Plastik yang dia ni, dia yang sangat pasir dengan apa? Garam air masin. So apabila kita tak cuci dengan betul, dia bila dia dah trap, dia dah macam block spring dia tu. Itu yang jadi auto inflate lah, auto release so, lah. Yeah. And then dia punya oral inflator tu terlalu pendek. So dia tak ada macam mouthpiece kat depan tu. So kita tekankan. So nak masuk memang masuk penuh lah. So dia tidak ada mouthpiece kat sini. So mungkin apabila kita tiup macam ni kan, so ada macam ruang-ruang untuk tak ada dapat kita full maximize kita punya oral inflation. Ni dia ada strap kan. Strap ni boleh tanggal lah, Tapi kau rasa strap dia macam mana? Apa dia panggil? Tank band. Tank band dia. Kalau ikutkan feel dia, rasa this is just a common one lah. Cuma saya annoyed sikit kenapa dia letak paling bawah ataupun kita boleh adjust kat atas. Boleh adjust dia kat atas lagi. So dia ada lagi satu strap dekat atas ni. Sama ada kita letak kat bawah ataupun kat atas lah. So kalau kita beli set ni memang ada satu strap lah. Tapi yang lebih bagus kalau ada dua strap. Lagi kita confident kalau satu loose, satu lagi boleh support. Kalau yang ini satu loose ni memang out lah. So dia ada kena Roger body untuk nak betulkan balik lah. Tank holder kan. Cuma dia punya buckle kan. Buckle dia punya plastik yang selalunya tank band ni loose sebab dia punya plastik buckle. Plastik buckle tu yang selalu tanggal lah. So ada setengah-setengah yang design lain yang dia ada double tau. Dia clip, lepas tu baru dia kita strapkan lagi. Kita buckle lah. So yang ni tak ada, dia just simply just buckle up macam tu dan strap. Velcro kan dia macam tu. So yang ni yang senang tanggal. Apabila ni tercabut, velcro tercabut, selalunya dia akan cabut dengan buckle dan tank akan jadi loose lah. Tapi ada option lain lah, melainkan you guys dah beli yang ni ke dah tak suka, ada cara which is ada orang yang menjual, ada dive shop yang menjual accessories lah. So maksudnya ini boleh cabut, kita masukkan yang preference punya ni lah. Cuma as if now apa yang dia compilekan dengan BC ni
saya boleh kata this is actually a common punya berlaku untuk time bank lah. So jujur saya cakap, untuk orang yang baru nak belajar ke, baru nak mengenali dengan macam mana penggunaan BC, macam mana nak buoyancy, this one should be sufficient. Kalau you guys are bukan frequent punya diver, ataupun yalah mungkin setahun 2 kali saja dive saja ke, so this one should be sufficient. Do the job. And then pros dia, kalau you guys suka travel, this is lightweight, and then also easy quick dry lah. Dia punya material ni quick dry. Tapi setback dia macam saya cakap lah, besi, kalau kena air nanti dia karat. Apa lagi, strap common, padding dia tak berapa cushioning sangat, but it does the job lah. It does the job. Kalau orang yang baru nak kenal apa tu scuba diving, nak ada equipment sendiri, saya recommend ni boleh digunakan. Tapi kalau ada bajet tambahan, go for the best one lah, of course. Keseluruhan aku rasa atau aku setuju lah, benda ni untuk orang yang baru certified ataupun sebelum dia rasa dia punya model yang dia beli tu sesuai ataupun tak sesuai, dia beli ni. So apabila dia nak upgrade ataupun dia kata yang ni tak sesuai, dia tak terkilan sangat lah untuk dia upgrade untuk beli yang lain. Cuma tinggal apabila kita upgrade, kita mungkin memakan masa untuk kita jual second hand item yang barang-barang yang macam ni. So untuk tetapi untuk orang yang lasak macam instructor ke yang hari-hari satu hari turun 3 kali turun air kan, 3-4 kali turun air, so I think benda ni tak tahan lama. So 1 tahun kita dah kena ganti lah. Dan make sure kalau kita ada ni, kita sentiasa kita kena every year kita kena buat servicing lah. Itulah dia sedikit sebanyak tentang BC Rock. Kalau anda mahu mengetahui dengan lebih lanjut, korang boleh tengok kepada bahagian description dekat bawah. Tengok even ada satu link untuk kita beli. Dan jangan lupa untuk subscribe kepada channel ni, tekan loceng, tekan like. Jumpa lagi. Assalamualaikum.